Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Mati Tuan Imam, pengurusi surau dan kuasa surau, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita menunaikan sembahyang Isya berjamaah, diikuti dengan sembahyang sunat tarawih berjamaah, diikuti pula dengan sembahyang sunat witir berjamaah. Dan insya-Allah kita duduk sekejap dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan insya-Allah kehadiran kita pada malam ni dicatat oleh malaikat sebagai suatu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, apabila kamu lalu di suatu taman syurga, singgahlah, duduklah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dia itu taman-taman syurga? Maka sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majalisul ilmi, majlis-majlis ilmu ataupun majlis zikrullah, majlis yang mengingatkan kita akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya tanya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, nak masuk syurga tu, pastilah kita akan jawab nak masuk syurga. Cuma syarat nak masuk syurga atas dunia, carilah dulu taman-taman syurga, iaitu majlis-majlis ilmu yang Nabi sebut dalam hadis yang lain, siapa yang datang ke rumah Allah yang di dalamnya ada majlis ilmu, lebih baik ahli ibadat buat ibadat 1000 rakaat. Saya nak tanya tuan-tuan, di kalangan kita malam ni, siapa yang larat nak buat 1000 rakaat? Tolong angkat tangan. Saya nak punggai dengan betul ayat lah. Tak larat 8 rakaat pun rasa mengah dah ni. Kalau 20 rakaat lagi lah tak larat nak buat. Kadang-kadang 8 dengan 20 pun bergaduh Satu geng nak buat 8, satu geng nak buat 20, bergaduh tuan-tuan. Kadang-kadang malu dengan orang duk main dam. Mereka sambil-sambil duk main dam, duk naik haji, mereka duk mengumpatkan kita. Dia kata, hampa nak tahu tak semalam awak
di masjid tu bergaduh. Satu geng nak buat 8, satu geng nak buat 20. Kita senang, dia kata 8 pun tak buat, 20 pun tak buat. Sat-sat naik haji, sat-sat naik haji no. Malu dengan orang Medan no. Nabi kata siapa yang datang ke rumah Allah yang di dalamnya ada majlis ilmu, lebih baik ahli ibadat buat ibadat 1000 rakaat. Memang tak larat kita nak buat 1000 rakaat. Kenapa Nabi kata begitu? Kerana berapa ramai orang yang buat ibadat yang dibuat tu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab dia buat tu tak betul. Sebab dia buat tu tanpa ilmu. Di mana Nabi sebut dalam hadis yang lain, buatlah amal ibadat ikhlas dan berpahala. Buat amal ibadat ikhlas dan berpahala. Ikhlas semata-mata kerana Allah, berpahala mengikut apa yang Nabi buat. Kadang-kadang no, ke jemaat ni sampai kadang-kadang dia tempel gambar di pintu no. Kadang-kadang orang main semayang jemaat, dia pakai seluar ketat, dia pakai baju adik dia singkat no, duduk tahiyat akhir nampak semua no. Semayang sah tak? Semayang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana syarat sah semayang tutup aurat. Dia bukan rukun semayang. Syarat sah semayang salah satu daripadanya menutup aurat. Kalau lelaki antara pusat dan lutut no. Maka dia semayang, dia buat ibadat, ibadatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni alhamdulillah tempat kita ni tuan-tuan, kalau kita kata tak alim lagi tak tahu no. Tempat kita ni pengajian-pengajian no, pilah mana-mana pun, masjid, surau ke di mana sekalipun, tiap-tiap malam ada pengajian. Sama ada kita mau ataupun tak mau je no. Kadang-kadang yang main mengaji lebih alim daripada ustaz yang main mengajar. Kenapa yang main mengaji tu 30 kitab? Kerana tiap-tiap hari pengajian, sebulan 30 orang untuk guru main mengajar 30 kitab. Ustaz yang main mengajar 1 kitab mana lebih alim? Orang yang main mengaji lebih alim daripada orang yang main mengajar. Tetapi kalau kita tidak mengambil kesempatan daripada majlis ilmu yang ada, maka kita rugi tuan-tuan no? Kalau dulu-dulu nak dapatkan ilmu susah, nak kena pergi mengaji pondok dan sebagainya, maksudnya kita kena nak pergi cari guru no. Lah mudah dipanggil ustaz-ustaz, tuan-tuan guru mai di tempat kita, kita mai duduk mengaji je. Dengan tempat yang selesa, dengan kampek, dengan kipas, dengan lampu, dengan aircon. Tak tahulah nikmat mana lagi lah kita nak dusta. Mudahnya, senangnya, nikmatnya kita mengaji. Kalau dulu-dulu nak mengaji, lampu pun tak ada no. Nak makan pun tak selesa. Maksudnya tak nak makan pun, kalau nak ada ikan nak pergi cari di sungai. Kadang-kadang nak masak minyak tak ada, bakar tuan-tuan no. Kadang-kadang makan nasi dengan garam tak ada. Nak makan pun tak selesa tuan-tuan. Kalau dulu-dulu lah mudah, pengajian mudah no. Tapi kita ambil kesempatan. Dia alhamdulillah malam ni kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kesempatan yang ada dalam majlis ilmu yang diatur oleh pihak masjid surau ni kita ambil. Kita ambil habuan supaya apa yang disampaikan oleh tuan-tuan guru, oleh ustaz-ustaz yang bagi kita menyampaikan ilmu, kita ambil dan terus kita amalkan dalam kehidupan kita. Kerana kehidupan kita ni bukan lama. Kehidupan kita ni sekejap saja no. Kerana kita ni ada 3 masa sahaja dalam kehidupan kita. Tiap-tiap orang ni ada 3 masa sahaja. Yang pertama, masa yang berlalu tadi. Boleh ambil balik tak masa yang berlalu?
tak boleh ambil balik dah. Kita menangis keluar darah sekalipun, tak boleh nak ambil balik dah masa yang berlalu. Alhamdulillah lah tadi ni masa yang berlalu kita guna untuk taat perintah Allah, maka alhamdulillah. Yang kedua, masa yang akan datang saat lagi ni pasti dah untuk kita. Saat lagi ni pasti dah untuk kita. Tak pasti esok belum tentu untuk kita. Kadang-kadang sahabat-sahabat kita baru saja kita duduk sembang dengan dia, lepas tu tengok-tengok esok tak ada dah. Kita kata lah semalam duduk sembang dengan aku, hari ni tak ada dah Cuma masa yang pasti ni sekarang ni, masa yang pasti ni sekarang ni yang kita ada sekarang ni, inilah masa yang pasti. Gunakan masa yang pasti ni untuk kita meningkatkan amal ibadat kita, kerana apa yang kita buat ni untuk kita. Apa yang kita buat ni hakikatnya untuk kita di akhirat besok sebagai ganjaran pahala. Kerana di akhirat nanti ni kita tak bawa balik dah harta kita, tak buat balik dah. Nabi kata 3 benda sahaja ketika mati, 3 benda sahaja akan ikut ke kubur. Yang pertama, harta akan ikut ke kubur. Pasal tak BMW nya ikut ke kubur, kancingnya ikut ke kubur, wajahnya ikut ke kubur. Tapi dia naik tak BMW dia? Dia pun tak naik. Dia naik van mayat aja Lepas tu kenderaan dia pun balik. Keluarganya ikut ke kubur. Derek Depa tanya siapa lah nak mai duduk sekali dalam kubur ni. Tak ada seorang pun yang turun duduk sekali. Ketika mana mayat tu dikebumikan, lepas tu duduklah seorang-seorang. Maka yang nak bersama dengan kita ialah amal-amal yang kita buat. Keluarga pakat balik habis kalau nak teriak pun masa mana agak-agak. Masa tu mereka hadut kapan tu nak tutup muka, masa tu lah kok nak teriak mereka kata mai lekas ni, kami nak tutup muka dah. Siapa-siapa nak tengok mai lekas. Masa tu lah mungkin anak-anak dia teriak sikit teriak sikit Mungkin masa tu isterinya teriak sikit abang janji sehidup semati, tapi abang pi dulu. Siapalah nak jaga yang ni? Tok Imam kata saya ada tapi bukan Tok Imam sini lah cerita tempat lain Tinggal kita tak bawa apa. Cuma yang kita nak bawa ialah amal-amal yang kita buat. Sembahyang yang kita buat, sedekah yang kita buat, puasa yang kita buat, dialah yang akan menemani kita di akhirat besok ni Yang lain tak dapat nak tolong kita dah Maka kita buatlah yang terbaik. Sembahyang yang terbaik, puasa yang terbaik, amal ibadat yang terbaik. Kerana apa yang kita buat ni untuk kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ambil untung sedikit pun di atas apa yang kita buat. Agak-agak kalau kita tak semayang, agak-agak Allah lemah dah. Kita tak payah duduk semayang bagi Allah lemah lah sikit Lemah dah Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun tak lemah. Walaupun kita semua manusia yang ada atas bumi ni tak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala tetap berkuasa. Yang rugi kita lah tuan-tuan tu apa yang kita buat atas dunia ni, itulah yang kita akan dapat di akhirat nanti. Kalau kita buat yang baik, di mana Allah sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang buat kebaikan walaupun sebesar zarah akan dilihat dalam buku catatan amalan di akhirat besok. Begitu juga kata Allah, siapa yang buat kejahatan walaupun sebesar zarah akan dilihat dalam buku catatan kita di akhirat besok. Agak-agak malu nak kita di akhirat esok ni. Dah tak apalah kadang-kadang kita buat jahat, kita buat benda-benda yang dosa, kadang-kadang Allah tutup keaiban kita.
Allah Subhanahu wa ta'ala tak buka keaiban-keaiban kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tutup keaiban-keaiban kita. Dahlah Allah tutup keaiban kita, Allah Subhanahu wa ta'ala hantar pula orang puji kita pula, no? Patut-patut tak layak orang puji kita, no? Orang main puji hang ni bagus, no? Tapi pada hakikatnya banyak dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tutup keaiban-keaiban kita. Tetapi di akhirat besok Allah Subhanahu wa ta'ala pisah-pisahkan kita. Lah kita duduk sekali, kita tak tahu siapa yang buat dosa, siapa yang tak buat dosa, no? Kita duduk sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi bagi peluang kat kita, sehingga nyawa kita sampai ke Wal-Gharah ni masih lagi ada peluang untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba-hamba yang buat dosa di waktu pagi, Allah tunggu di waktu petang, Allah nak ampun. Hamba-hamba yang buat dosa di waktu petang, Allah tunggu di waktu pagi, Allah nak ampun, no? Tetapi di akhirat besok Allah Subhanahu wa ta'ala pisah-pisahkan kita. Allah sebut dalam Al-Quran, Allah kata auzubillahi minasyaitonirrajim, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah, Allah kata berpisahlah orang-orang yang buat dosa. Esok orang buat dosa duk asing, orang buat baik duk asing. Ketika tu malu dah kita, no? Malu, no? Lah tak sangka, no? Rupanya jahat orang tua ni, no? Ketika tu Allah Subhanahu wa ta'ala aibkan kita. Atas dunia Allah tutup keaiban kita. Besar mana pun dosa kita, Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi bagi peluang. Kullu bani Adam khata wa khaira khata'in at-tawabun. Kan kata anak Nabi sebut tiap anak Adam tu buat dosa. Kita ni bukan maksum, kita terdedah dengan dosa-dosa. Sebaik dosa, sebaik kesalahan, Nabi kata bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di akhirat besok Allah Subhanahu wa ta'ala pisah-pisahkan kita. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, berpisahlah orang-orang yang buat dosa. Bukankah aku perintah kepada kamu wahai anak Adam, janganlah kamu sembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata, no? Maka kesempatan yang masih ada, no? Masa yang masih ada ni, maka kita guna. Kalau Nabi cara ada meriwayatkan 70 kali Nabi minta ampun. Ada riwayat mengatakan Nabi 100 kali Nabi minta ampun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Nabi ni maksum, sedangkan Nabi ni tak ada dosa, tetapi Nabi minta ampun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lagi-lagi lah, no? Kalau kita haduk jaga sembahyang ni, alhamdulillah, no? Tiap kali sebelum sembahyang kita minta ampun, dalam sembahyang kita minta ampun, lepas sembahyang pun kita minta ampun. Perasan tak tak mana sebelum kita sembahyang kita minta ampun? Masa kita lepas wuduk, dan perasan tak, no? Lepas kita wuduk kita akan baca doa wuduk, no? Kan lepas baca doa kita baca Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika salihin. Lepas tu kita pun baca lagi subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita bertaubat dah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu dalam semayang masa mana? Rabbirfirli wa'fu anni. Dalam semayang tak mana lagi? Tak doa kunut, no? Tafalakal hamdu ala ma qadai wa nastaghfiruka wa natubu ilaih, no? Lepas tu lepas sembahyang kita minta ampun lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahal azim
allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ataupun huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Seolah-olah orang yang semayang ni, seolah-olah dia tidak ada dosa dengan Allah SWT. Di mana Nabi sebut perumpamaan orang yang semayang ni, Nabi buat perumpamaan umpama sebatang sungai. Nabi sebut, Nabi buat perumpamaan orang yang semayang 5 waktu ni umpama sebatang sungai yang mengalir di hadapan rumah kamu. Kamu mandi sehari 5 kali. Ada tak kotoran? Nabi tanya dekat sahabat-sahabat. Depan rumah kamu tu Nabi kata ada sebatang sungai, kamu mandi sehari 5 kali. Ada tak kotoran? Tak ada lah, no? Mandi 5 kali. Seolah-olah macam itulah kita berudu, lepas tu kita semayang, seolah-olah kita dengan Allah SWT tak ada dosa. Cuma dosa kita sesama kita. Ini kita nak kena minta maaf lah, no? Nak minta ampun lah, no? Kerana dosa dengan makhluk, dengan manusia kita sendiri, nah, kita nak kena pergi minta ampun, nak kena minta maaf. Hak dosa dengan Allah SWT, sebesar mana pun dosa kamu dengan Allah SWT, kalau kamu benar-benar minta ampun dengan Allah SWT, no? Sebesar mana pun dosa kamu dengan Allah, sekelip mata sahaja Allah SWT akan ampun. Tetapi dosa kita dengan makhluk, no? Sebelum mana di akhirat nanti, sebelum mana kaki kita nak melangkah masuk ke dalam syurga, terlebih dahulu malaikat akan umum di masyarakat. Ada siapa-siapa nak, siapa-siapa nak tuntut ni sekian ni. Ketika tu siapa nak tuntut kita? Kalau kita sebagai seorang suami, isteri akan tuntut kita. Kalau kita sebagai seorang ayah, anak akan tuntut kita. Tu Allah SWT sebut dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada bakaran api neraka, no? Maka kita pakat jaga, no? Pakat jaga diri kita. Supaya apa? Supaya kalau kita dosa kita dengan Allah, minta ampun dengan Allah SWT, menyesal sungguh-sungguh, berazam kita mau buat dah dosa-dosa tu dengan kesungguhan kita, dengan penyesalan kita, maka Allah SWT akan mengampunkan dosa-dosa kita. Dia kata, Ustaz, lepas minta ampun buat pula dosa, Ustaz, no? Hak buat dosa kemudian itu taubat lain. Kerana syaitan ni dia tidak akan berputus asa, no? Syaitan ni dia bukan perangai macam kita. Dia tidak pernah berputus asa. Walaupun kita bertaubat kepada Allah SWT, dosa kita telah diampun oleh Allah SWT, dia akan cari jalan pula untuk kita buat dosa balik. Sehingga mana dia akan cari jalan? Sehingga mati, sehingga hampir dengan kematian dia akan mai kacau kita. Kerana dia minta izin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Tuhanku, panjangkan usiaku, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Aku nak bawa anak cucu Nabi Adam ni semuanya masuk ke dalam neraka, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, nah? Walaupun kita depan kita buat bina, kami di kampung ayak putih yang merah ni, no? Putih ke merah, no? Tak mau syaitan masuk kampung kami. Dia kata peduli apa-apa, no? Tu kerja aku. Kerja dia, no? Kerjanya Allah SWT ciptakan syaitan sebagai salah satu ujian buat kita. Sampai bila kita akan diuji? Sampai mati, no? Tu Allah sebut dalam Al-Quran, no? Adakah manusia itu menyangka bahawa mereka akan dibiarkan hanya berkata kami beriman kepada Allah, sedangkan mereka belum diuji? Seperti mana kami telah menguji orang-orang terdahulu. Dengan ujian itu, kata Allah SWT mengetahui siapa orang-orang yang benar-benar beriman, siapa orang yang dusta. Allah akan uji kita. Cuma uji kita sedikit je, no? Kadang-kadang kita uji dengan bini je, no? Kita nak mai kuliah,
Allah hantar ujian dengan isteri je no. Bini tanya abang nak pergi mana bang? Kita abang kat isteri abang nak pergi kuliah malam ni no. Bini kata abang tak ada kerja lain, kuliah maghrib kuliah. Rumah kita ikan tak ada, tepung tak ada, minyak tak ada. No. Kita kalah tentu no. Kita pun tak jadilah nak mai kuliah. No, pi kat pasar malam no. Tak salah pi pasar malam no. Pasar malam pukul 5 pun buka dah no. Pukul 4 pun buka dah. Tapi kita belak no. Waktu 7.30 tu lah pakat nak pi no. Ketika mana nak pi, lembu tuan hak kita, lembu kita pun balik waktu tu no. Malu tak kita? Kita nak pi pasar malam, lembu kita nak balik kandang. Lembu pun balik kandangnya waktu tu, tapi tuannya keluar no. Jalan-jalan selisih dengan lembu dia. Lembu dia tengok dia no. Bini kata abang tu lembu kita bang itulah dia kenal lah bang. Abang duk bagi makan kat dia no. Lembu tu kata boh no. Lembu tu kata apa? Bodoh no. Aku pun balik waktu maghrib, hang keluar waktu maghrib. Malu dekat lembu no. Burung-burung pun balik sarang waktu tu. Tak salah nak pergi pasar malam, tak salah kita nak pergi beli barang, tak salah. Tapi biarlah masa antara maghrib dan isyak kita mewajibkan diri kita, kita maduk dalam majlismu. Kerana waktu tu lah baru ada majlismu no. Mungkin waktu-waktu lain kita sibuk no. Maka dalam masa 24 jam Allah bagi masa kita, takkan kita tak boleh peruntukkan masa. Walaupun sejam, masih berbaki 23 jam no. Masih berbaki lagi. Maka kita maduk dalam majlismu lebih kurang sejam saja no. Kerana dalam majlismu tu, kalau ada kesilapan-kesilapan yang kita buat, maka Allah Subhanahu Wa Taala ampun. Kerana apa? Kita duk belajar. Kadang-kadang dia tak tahu bab semayang pun dia tak tahu lagi no. Dia tak tahu lagi yang mana rukun kauli pun tak tahu, rukun fi'li pun tak tahu, rukun qalbi pun tak tahu. Macam mana kita tahu dia tak tahu? Dia tanya soalan, ustaz, kalau kita tak baca amin sah tak semayang? Ustaz nak tanya, kalau kita tak baca doa iftitah sah tak semayang? Seolah-olah dia tahu lah. Dia tak tahu lah no. Amin dah doa iftitah tu dia bukan rukun kauli no. Rukun kauli ada 5 je. Takbiratul ihram, membaca Fatihah, membaca tasyahud akhir, selawat ke atas Nabi, lepas tu salam yang pertama no. Yang tu rukun kauli, rukun yang kita kena sebut. Kadang-kadang dia tahu rukun kauli tapi dia baca tak habis no. Allah senyap kan no. Allah Akbar dia baca dalam hati no. Tak sah dah no. Kong kauli ni kita kena dengar satu-satu. Tak boleh kita tinggal walaupun satu huruf. Sebagai contoh kita baca Fatihah no. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hadap belakang Allah sedapnya no. Tapi tak sah dah. Kerana apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah no. Sedangkan Bismillah no. Ada ba no. Kita pun lepas mayang kita pergi tanya imam. Imam nak tanya imam, saya dengar imam tak sebut ba lah tadi no. Dia kata memang saya tak sebut ba pun no. Takkan Allah nak kira ke no. Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf, saya baca 18, takkan Allah nak kira ke no. Kira tak tuan-tuan puan-puan? Kira walaupun satu huruf kita tak baca, maka sembahyang kita tak sah. Tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Furqan ayat 23. Allah kata auzubillahi minasyaitonirrajim wa qadimna ila ma amilu min amali faja'alnahu haba'an manthura. Kami tujukan perbicaraan di atas apa yang mereka lakukan, mereka sangka baik, tetapi kata Allah, kami jadikan kebaikan yang mereka pandang baik itu umpama debu yang berterbangan. Esok ni kita di akhirat, besok kita kata semayang kita bagus dah no. Kita sujud sampai dari sampai hitam ni no. Tapi balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kata Allah, kami jadikan kebaikan yang mereka pandang baik itu
umpama debu yang berterbangan, tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disayangnya cukup dah kot pada malam ni no. Tazkirah ni biasa ni kira lama ni no. Kira lama ni, kalau kata dekat 30 minit lebih ni lama lah no. Kalau tempat-tempat lain 5 minit tuan-tuan, dia pesan tak 15 minit nah. No. Saya kata anda main pun sejam setengah mu balik pulau no. Nak main pun dekat 2 jam, takkan 15 minit kot no. Dia kata ikut ustaz lah no. No. Tazkirah tak boleh lama no. Dia kalau tuan-tuan nak lama, tuan-tuan main dalam majlis ilmu mungkin sejam. Itu pun sejam no. Kadang-kadang lebih sejam. Tengok muka ustaz, tengok muka jam, tengok muka pintu no. Dia kata ustaz tak berhenti ke belah no. Atau tuan-tuan pilih di mana-mana pun no. Ustaz-ustaz yang dapat mic ni, dia kuliah sejam, dia rasa macam 10 minit tuan-tuan tanyalah ustaz-ustaz mana. Tu tuan-tuan perasan tak? Tuan-tuan pi surau kan masjid, pasti depa akan letakkan jam di depan, nampak tak jam? Nampak tu jam dia tinggi no. Sengah-sengah tu dia puh jam atas meja no. Dia kata ustaz jam no. Jangan lupa no. Sebab ustaz ni dah khalid no. Saya dalam sejarah saya dah mengajar lebih kurang 15 tahun ni, sekali saya mengajar pasal lama. Sebab apa tuan-tuan? Yang duduk dalam majlis hana mengajar tu Tok Mufti. Pasal lama lah no. Dalam hati ni bila lah dia nak keluar. Dia singgah tuan-tuan. Kita tengah duduk mengajar no. Dalam hati ni bila lah Tok Mufti nak keluar. 20 minit saya mengajar, rasa macam 2 jam no. Berpeluh ni tak tahu lah tuan-tuan no. Dalam masa 20 minit dia bangkit. Bukan bangkit keluar tuan-tuan, bangkit mai. Dia kata tak mana lah dia nak tegur. Kalau salah pun nak terima lah dia tegur Tok Mufti no. Dia mai-mai, dia kata ustaz, anda nak minta maaf no. Anda nak minta diri dulu. Ada hai lah no, nak keluar dalam majlis ilmu pun main minta izin no. Lah dalam hati kecil saya ni kata tak minta izin pun lega dah no. Kalau dia keluar no, tu kata orang alim tuan-tuan no. Adab depa mengaji, nak keluar dalam majlis ilmu pun main minta izin no. Kita ni rasa lega dia keluar no. Mudah-mudahan sikit sebanyak lebih kurang 30-40 minit malam ni mudah-mudahan perkongsian malam ni dapat sama-sama kita ambil manfaat. Mudah-mudahan kita amalkan dalam kehidupan kita. Saya mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang adalah kelemahan saya. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi di lain masalah, mungkin tahun depan no, insyaAllah. Sekian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.